bagi tahu sebaik-baik punca pendapatan, sebaik makan minum yang kita makan, yang kita minum, hasil daripada mana? Hasil daripada usaha dan ikhtiar kita sendiri, daripada titik peluh kita sendiri. Tu terbaik, tuan-tuan. Kita nak macam tu. Hasil daripada gerak kerja kita sendiri, penat lelah kita sendiri, dan anaknya adalah dari usahanya sendiri. Anak daripada hasil usahanya sendiri. Kita kena ingat, walaupun kita berjaya hari ini, kalau bukan pengorbanan mak ayah kita, macam mana kita? Tak ke mana kan? Tak ke mana kita, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, harta kita lah. Tapi harta anak kita, harta siapa? Harta kita, tuan-tuan. Pasal anak kita tu anak siapa tu? Anak kita, tanggungjawab kita, pengorbanan kita. Maka harta dia, tuan-tuan, kita nak, tuan-tuan, tak minta izin pun kita boleh ambil. Tu anak dengan mak ayah, tuan-tuan. Perkara ni sabit lagi dalam hadis Nabi. Nabi kata, anta wa mulaku anta wa maluka liwalidika inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Kamu dan harta kamu adalah hak kedua ibu bapa kamu. Tengok, kita ni dan harta benda kita, kemewahan kita tu hak siapa kita? Bukan hak kita saja tu, hak mak ayah kita, tuan. Sebab tu kewajipan kepada kita semua, tuan-tuan. Maknanya masuk dalam bab masih lagi kategori derhaka kalau kita mewah, tiba-tiba kita tak bagi hak kepada mak ayah kita, tuan-tuan. Pasal dia ada hak, tuan-tuan, terhadap harta benda kita, terhadap diri kita. Masuk dalam bab anak derhaka lagi. Pasal diri kita dan harta benda kita, tuan-tuan, Nabi kata hak kedua ibu bapa kamu. Kita ni, tuan-tuan. Sesungguhnya anak-anak kamu adalah sebaik-baik usaha kamu. Makanlah hasil dari usaha anak-anakmu. Tu Nabi bagi tahu, tuan-tuan. Nabi bagi tahu macam mana? Sesungguhnya anak-anak kamu adalah sebaik-baik usaha kamu. Maknanya anak kita tu berjaya, tuan, dengan sebab kita bertungkuh lumuh, tuan-tuan. Hantar sana, hantar sini, tuan-tuan. Cari orang kata, ni pusat mengajar ni baik ni, guru-guru dia ni bagus-bagus, kita pergi hantar sana. Orang kata sini pula, pergi sini, macam-macam. Habis duit, tak apa. Pasal benda? Pasal nak suruh anak tu berjaya. Habis duit, kita tak kira hari ni, tuan-tuan. Tanyalah mak ayah mana pun, tuan-tuan. Kalaulah memang betul-betul dia mampu, tuan-tuan, pasti dia akan korbankan apa saja demi kejayaan anak-anak. Dengan sebab dia tahu anak-anak tadi merupakan saham akhirat bagi dirinya. Kan Nabi pernah bagi tahu, tuan-tuan, bila mana mati anak Adam, Nabi kata, iza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Nabi kata bila mana mati anak Adam, terputuslah amalannya, gerak kerjanya, kecuali 3 perkara. 3 ni je. Yang pertama, sedekah jariah, sedekatun jariyatun, sedekah yang mengalir pahalanya berterusan. Kita buat sedekah, tuan-tuan. Masa kita hidup, kita sedekah. Sedekah jariah ni dengan maksud wakaf lah, tuan. Wakaf. Kalau sedekah biasa bagi habis gitu je. Tapi kalau wakaf ni, contohnya kita buat binaan masjid ni. Selagi mana orang duk guna pakai ni, maka selagi itulah. Hak paling tepat dalam bab wakaf ni, mana dia? Tanah, tuan-tuan. Roboh tak dia? Macam mana duduk situ dia, tuan-tuan? Kalau bangunan roboh, tanah roboh tak? Tanah tak akan roboh, tuan-tuan. Sebab tu asal perbincangan berkaitan dengan wakaf ni, tuan-tuan, benda yang tidak akan luak. Tahu luak? Tak habis-habis, tuan-tuan. Saya campur-campur, tuan-tuan. Tak habis-habis, tak kurang, tuan-tuan. Tak ada kurang kuantiti dia, tuan-tuan. Kalau banyak tu. Kalau 1 ekar tu. Kalau hak jenis luak, hak jenis kurang ni, tuan, boleh jadi wakaf tak? Tak boleh. Kita wakaf benda hak berkurangan. Contohnya kita letak benda, letak air ni. Saya wakafkan air ni. Boleh macam tu?
Saya pernah tegur di satu, tuan-tuan, satu pejabat. Dia letak air depan ustaz, tuan-tuan. Dia air ni. Dia bukan letak air mineral je ni, tuan-tuan. Dia letak jus oren, tuan-tuan, dia letak. Dia kata pasal ada orang wakaf. Oish, kata biar betul ada orang wakaf jus pula ni. Biasa, tuan-tuan, kita kuliah minum air benda. Air kosong gini ya, tuan-tuan. Tiba-tiba pergi satu kuliah ni, tapi tak bagi tahu pejabat mana ni. Minta maaf, tuan-tuan, saya dah keluar pejabat tadi. Minta maaf. Dia angkat benda. Dia angkat air, tuan-tuan. Air benda? Air manis. Jus dia angkat pada kita. Dia kata ni ada orang wakaf, ustaz. Saya pun masuk dalam surau. Kuliah tu di bilik mesyuarat. Masuk dalam surau memang ada wakaf sungguh. Tulis situ ni wakaf untuk penceramah. Kata salah penggunaan ayat ni, kata ni. Wakaf ni benda hak tak habis, tuan-tuan. Sampai bila tak habis dia? Ni masuk dalam bab benda ni. Kalau jenis benda habis, tuan-tuan, benda kurang, bagi seorang, datang seorang bagi, kurang kan? Mari lagi seorang bagi, kurang lah. Dia tak masuk dalam bab wakaf. Dia masuk dalam bab benda tu. Nak bagi sedekah boleh, hadiah boleh. Tengoklah keadaan. Tengok kedudukan. Nak bagi hadiah boleh. Ataupun nak hebah boleh tak? Hebah pun boleh juga dalam bab ni, tuan-tuan. Tapi kalau bab wakaf boleh tak? Tak boleh. Nak bagi hadiah boleh. Hebah ni umum, siapa-siapa nak ambil boleh. Kita kata kita tulis tu hebah pada siapa-siapa saja. Boleh siapa-siapa nak ambil. Tapi kalau kita kata wakaf, tak kena dengan kedudukan tu. Contohnya kita wakaf motor susuk tak? Susuk tak harga? Mula-mula beli harga berapa? 8,000. Guna setahun tinggal berapa? Tinggal 3,000 dah. Cepat laju tu. Tinggal separuh harga, tuan-tuan. Boleh wakaf tak benda ni? Kalau ikut perbahasan asal dia tak layak benda ni, pasal dia susuk harga, tuan-tuan. Nampak tu? Susuk harga tadi. Dia masuk dalam bab benda ni, tuan-tuan. Dia masuk dalam bab hebah, tuan-tuan. Kalau kita nak tu juga masuk dalam bab hebah. Boleh? Kadang-kadang kita, tuan-tuan, kita faham dalam bab tertentu, semua nak guna perkataan tu berlaku. Nak guna satu tu je, tuan-tuan. Wakaf berlaku, tuan-tuan. Tu silap kita. Sebab tu suruh mengaji bagi banyak sikit tu. Kalau mengaji banyak, tuan-tuan, kita tahu hak ni bab sedekah, hak ni bab hebah, hak ni bab wakaf. Kan senang kita letak kan. Tapi kalau mengaji bab wakaf saja, tuan, semua mari tulis wakaf berlaku. Zaman kita hari ni, tuan-tuan, dia jadi macam tu. Okey, tengok. Nabi bagi tahu macam mana tadi? Kamu dan harta kamu adalah hak kedua ibu bapa kamu. Sesungguhnya anak-anak kamu adalah sebaik-baik usaha kamu. Sebaik-baik usaha kita, sebaik-baik saham kita, anak kita tadi. Seperti mana saya sebut tadi, bila mana mati anak Adam, terpotonglah amal ibadah kita, segala tindak tanduk kita, kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya, berterusan walaupun kita dah mati, bertahun-tahun dah, tapi pahala tu terus mengalir. Pasal wakaf jariyah dipanggil, ataupun sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang mendatangkan manfaat, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Dan yang ketiga, au waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang sentiasa ingat pada pengorbanan mak ayah, maka dia buat ibadah, dia berdoa, dia buat segala taat untuk mak ayah dia. Dia anak ni, tuan-tuan, tanpa niat sampai pada mak ayah, tu hebat anak. Tu yang mak ayah kita bertungkuh lumuh, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila mana dia mati, tanpa niat kebaikan kita ni sampai pada dia. Kita datang berjemaah, share dengan mak ayah kita. Kita baca Quran waktu malam, share dengan mak ayah kita. Kita sedekah, share dengan mak ayah kita. Direct, tanpa niat. Tanpa niat, tuan-tuan. Sampai. Tu hebatnya anak, tuan-tuan. Sebab tu betul lah hak Nabi bagi tahu, sesungguhnya anak-anak kamu adalah sebaik-baik usaha kamu. Pasal benda
Pengorbanan kita tadi tuan-tuan, bila mana kita dah tak ada, segala benda baik hak anak buat memang direct tanpa niat. Sebaik-baik Nabi bagi tahu tuan-tuan. Sebaik-baik. Makanlah hasil dari usaha anak-anakmu, kata Nabi. Maknanya tugas kita tu, hasil kerja buat anak kita, itulah hasil kita tuan-tuan. Sebab itulah, walaupun kita ni tuan-tuan, kita tahu mak ayah kita ni ada pencen kan? Ada pencen. Kita pun alah, ayah pun ada pencen, orang tua ni dia belanja tak banyak tuan-tuan. Mak ayah kita tuan-tuan bukan nak banyak tuan-tuan, dia nak tengok tuan-tuan. Cara pembawaan kita, cara layanan kita, penampilan kita tadi tuan-tuan. Dia bukan nak sebenarnya tuan-tuan. Hak dia ada dah pun dah berlebih-lebih kalau hak jenis ada lah tuan-tuan. Dia nak benda, dia nak tengok cara kita, cara layanan kita tadi. Kalau kita klik sekali-sekala tuan-tuan, walaupun kita tahu mak ayah kita ni dah cukup dah, tapi tuan-tuan, adab tuan-tuan, kita nak tinggal kampung halaman, nak tinggal mak ayah tuan-tuan, paling-paling tak ada, biar jatuh lah tuan-tuan. Paling kurang 100-200 tuan-tuan, sebagai tanda benda, tanda tuan-tuan, tanda ingatan mak ayah kita boleh sebut tuan-tuan. Walaupun duit dia banyak dah, bagi hak duit banyak lah, tapi kalau hak duit sikit, bagi banyak lah tuan-tuan. Jangan Allah sikit sangat kan. Paling-paling 500 kan. Macam mana? GST pula. Kacau. GST dah ada kan. Campur gaul dengan GST lagi penat lah tuan-tuan. Maknanya lagi anak-anak ni kena berperanan tuan-tuan. Anak ni langkah laju lagi. Ayah laju sikit semput dah. Maka anak kena kerja kuat sikit. Support mak ayah tu. Support mak ayah tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan, biar duduk rumah kita. Tapi memang tak nak tuan-tuan. Orang tua ni tuan-tuan, memang kalau dia ada kampung halaman, kalau ada rumah tangga, tuan-tuan ajak dia datang berapa hari? 3 hari tuan-tuan. Paling lama seminggu je. Saya dah ajak dah mak saya tuan-tuan. Dah ajak dah. Kita dah. Orang kata bagus ni dia nak datang. Seronok kita tuan-tuan. Seronok. Tengok sampai-sampai sini. Masa tu saya duduk depan Masjid Taman Kuasa. Seronok dia tengok masjid. Aduh, seronok dia. Pasal duduk kat kampung pun dia ulang alik masjid. Hari ni depan mata masjid. Seronok. Orang azan pergi masjid. Ulang alik masjid. Dia masuk dalam rumah. Tak boleh tahan macam ni. Rumah 2 bilik tuan-tuan. Teres kos rendah. Duduk. Lalas sekali tuan-tuan. Hari pertama okey lagi. Hari kedua okey lagi. Hari ketiga dia kata beli tiket. Hari ketiga dia kata tak beli tiket. Suruh beli tiket bas tuan-tuan. Tak sampai seminggu, dia kata tak boleh duduk lah, sakit. Sakit bahu, sakit lutut, sakit habis. Pasal benda? Pasal tak ada cangkul. Pasal tak ada tanah untuk nak bercangkul. Tak ada parang untuk nak tebas hutan tuan-tuan. Pula jadi sakit dia tuan-tuan. Pasal duduk main pusing tempat tula. Sama tuan-tuan, duk pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini, dinding tu je nampak tuan-tuan. Lalas sekali dia kata tak boleh, nak balik juga. Nak balik. Lalas sekali kita pun tak beli tiket tuan-tuan. Jangan beli tiket tuan-tuan. Kita ambil tuan-tuan. Kena balik hantar lah tuan-tuan. Balik hantar tuan-tuan. Balik hantar. 3 hari ya boleh tuan-tuan. Tak mampu kita buat lebih tuan-tuan. Tu orang tua tuan-tuan. Tapi paling-paling tak ada tuan-tuan kena bawa sekali-sekala supaya dia tukar. Supaya dia rasa seronok dengan adanya anak-anak tuan-tuan. Masa tua ni tuan-tuan, Omar nak melabuhkan tirai masa senja ni, biar macam tu tuan-tuan. Biar dia rasa asam garam kehidupan tadi. Duduk dengan anak ni rasa macam ni. Duduk dengan anak ni rasa macam ni. Nak pastikan tuan-tuan, dalam ramai-ramai anak-anak tuan-tuan, biar kita hak dihidangkan dengan majlis ilmu ni, biar jadi anak terbaik pada mak ayah kita tuan-tuan. Dia mari rumah kita sejuk hati tuan-tuan. Asal nak duduk seminggu jadi 2 minggu. Asal nak duduk 2 minggu jadi sebulan. Lalas sekali tak nak balik, alhamdulillah berjaya. Cuma saya tak berjaya lagi 3 hari lah. 3 hari ya tuan-tuan. Pasal sempit sangat 2 bilik tuan-tuan.
Habis sekarang ni boleh bawa pula tuan-tuan, pasal dah besar sikit. Kan? Besar sikit, kan? Alhamdulillah boleh bawa mak ayah. Kan? Moga-moga dia datang tak nak balik. Seronok dia kata. Malam ni pergi kuliah sini, malam besok kuliah tempat lain pula. Dia buat macam tu. Kita nak buat macam tu. Tu hasrat saya tuan-tuan. Kalau boleh mak ayah bagi duduk dengan kita tuan-tuan, kita nak bawa pergi kuliah, mana tempat kita pergi, mana masjid kita pergi, mana pejabat kita pergi, biar duduk sebelah kita tu apa? Bukan isteri kita tuan-tuan. Walaupun isteri kita memang duduk sebelah kita malam, tapi kan, waktu-waktu lain tuan-tuan, biar orang tua kita tuan-tuan, mak kita tuan-tuan, kan? Seronok tuan-tuan. Seronok tuan-tuan. Kalau kita boleh buat baik pada orang tua ni tuan-tuan, kena macam tu. Tapi bukan orang tua kita saja. Mana-mana orang tua yang kita jumpa tuan-tuan, kena buat baik. Kena buat baik. Jangan buat balah. Kena tuan-tuan, kena tunduk. Kena belapang dada. Mana-mana orang tua tuan-tuan, tak kira lah tuan-tuan. Pasal Nabi pernah bagi contoh tak pada kita? Nabi pernah bagi contoh dalam sejarah tuan-tuan, seorang tua Yahudi. Lagi buta tuan-tuan. Dalah Yahudi tua, buta lagi. Setiap pagi Nabi lalu di satu perkampungan Madinah, Nabi dengar seorang tua Yahudi ni kata pada Nabi, Muhammad ni gini. Macam-macam tuduhan, macam-macam tomahan pada Nabi. Bermecah belah masyarakat ada. Bawa agama baru ada. Tuduhan gila ada. Tu tiap-tiap pagi Nabi dengar benda-benda macam tu. Lalu Nabi bila mana lalu situ, Nabi tengok seorang tua yang buta, Yahudi lagi tuan-tuan. Nabi tengok dengan sebab tua, Nabi buat baik. Nabi bagi benda. Nabi bagi makan, Nabi bagi minum. Nabi bagi benda, Nabi bagi kurma. Kurma yang macam mana? Nabi gigit kurma tadi, Nabi buang biji. Nabi buka, Nabi gigit, Nabi hancur-hancurkan kurma tadi. Nabi suap dengan penuh layanan kesiam belah tuan-tuan. Yahudi tadi tuan-tuan, nganga je mulut, buka mulut, masuk je kurma tu terus telan, tak payah gigit dah tuan-tuan. Ui, hebat punya layanan. Mak kita pun kita tak buat gitu. Nabi tengok tuan-tuan. Tiap-tiap pagi. Bila mana Nabi wafat, ringkas cerita tuan-tuan. Bila mana Nabi wafat, ada sahabat pergi rumah. Pergi rumah Nabi, tanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan perilaku Nabi, gerak kerja Nabi. Kerja baik Nabi. Antara yang ditanya bagaimana akhlak Nabi. Masa di rumah, masa di luar rumah, sahabat-sahabat boleh tengok. Masa dalam rumah, sahabat tak boleh tengok tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah jawab, kana khuluquhu al-Quran. Sayyidatina Aisyah jawab, akhlak Nabi itulah dia. Nak tengok hebatnya akhlak Nabi, tengoklah kehebatan, keagungan Al-Quran. Quran tuan-tuan. Sebab tu zaman Nabi hidup dulu dia panggil Quran hidup, Quran bergerak. Pasal Nabi ni terjemah Quran, menafsirkan Quran. Sebab tu cukup-cukup bercanggah. Bila mana di zaman kita hari ni ada golongan hanya nak pakai Quran saja, tak nak pakai hadis. Tak sempurna tuan-tuan kita belajar Quran kalau kita tak belajar hadis. Pasal penafsiran Quran itu berasaskan hadis Nabi. Penafsiran terbaik berasaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi wafat, maka sahabat ni bagi tanya Sayyidatina Aisyah, mana kerja-kerja baik hak Nabi buat dalam kehidupan Nabi. Maka antara yang disebut banyak tuan-tuan. Antara yang disebut, Sayyidatina Aisyah bagi tahu pada setiap pagi di hujung perkampungan Madinah sana ada seorang tua Yahudi lagi buta matanya. Setiap pagi Nabi pergi suap, bagi-bagi makan, bagi minum dengan penuh kesiam belas. Lalu sahabat ni pun pergi cari, jumpalah seorang tua yang memang sama dengan apa yang disifatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sama, buta, tua, lepas tu Yahudi. Cuma dia rasa terkejut. Pasal benda? Pasal dia tengah maki, dia tengah mencarut, dia tengah maki-maki hamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia tengah maki Nabi.
Dia kata, ni betul kau ni? Orang ni hak Nabi buat baik ni, tengah maki Nabi, tengah cerca Nabi. Lalu dengan sebab sifat yang sama, dia nak pergi buat benda yang sama Nabi buat. Lalu sahabat ni nak bagi makan. Dengan sebab biasa bagi makan kurma, dia nak bagi makan kurma juga macam Nabi buat lah. Nak teruskan mata rantai hak Nabi tinggalkan. Lalu sahabat ni ambil sebiji kurma, suapkan kepada seorang tua Yahudi ni, nenek Yahudi ni tuan-tuan. Lalu dia, bila mana dia buka mulut, dia tutup mulut tuan-tuan, dia gigit kena pada biji kurma. Kena pada biji kurma. Dia kata, ni orang lain ni. Ni bukan orang biasa. Pasal orang biasa macam mana orang biasa? Orang yang biasa bagi suap pada Yahudi ni tak ada biji, dia kata. Bukan sekadar tak ada biji, kurma yang sudah hancur, cuma aku hanya telan je, dia kata. Lalu tu duduk sahabat tadi, dia terfikir balik dalam keadaan sedang dicerca, dalam keadaan dimaki hamun. Nabi masih lagi mampu buat yang terbaik. Kalau kita tuan-tuan, suap tak? Tak sempat nak suap tuan-tuan, tak sempat bercakap panjang tuan-tuan, tak patah bengkaklah jawab dia. Oh tu dia. Tapi bukan kita sini, kita tempat lain. Kau ada juga kita sini? Ada juga? Jangan tuan-tuan. Ada juga. Oh penat juga kalau macam tu tuan-tuan. Ada juga jenis lidah tak bercakap lagi, tangan berjalan dulu. Penat tuan-tuan. Bila mana berlaku macam tu, Yahudi tadi bagi tahu, dia kata orang biasa suap, dia kata dia suap dalam keadaan biji dah tak ada, tapi dalam keadaan sudah hancur. Cuma aku hanya buka mulut, masuk dalam, telan je. Lalu sahabat ni bagi tahu, orang yang selalu buat layanan terbaik, bagi layanan terbaik pada kamu, itulah orang yang kamu selalu caci maki, caci cerca saban hari sebelum ini, dan sekarang pun kamu sedang maki hamu. Maka orang tersebut telah kembali kepada Tuhannya, telah kembali ke rahmatullah. Itulah dia batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kamu sedang caci cerca saban hari. Maka Yahudi tadi terus menangis tuan-tuan. Terus menangis esok-esok kerana benda. Pasal sebelum ini dia silap faham, dia dengar-dengar orang cakap Muhammad ni macam ni, macam ni, macam ni. Dia tak tahu cerita yang sebenar. Lalu selepas diterangkan cerita yang sebenar, Yahudi ni minta sahabat ni ajar mengucap 2 kalimah syahadah selepas daripada kewafatan Nabi. Tengok Nabi tuan-tuan. Orang tua, Yahudi, buta. Tengok penampilan Nabi. Kita ni bukan orang lain, mak ayah kita tuan-tuan. Mak ayah kita tuan-tuan. Kita minta, Islam minta tuan-tuan, sebelum kita buat pada orang lain dengan misi dakwah kita, nak tunjukkan kehebatan Islam yang ada pada kita, sebelum kita terjemahkan pada orang lain, terjemah pada ahli keluarga kita. Pada siapa? Mak ayah kita yang sedang dahagakan layanan yang hebat daripada kita. Nak macam tu tuan-tuan. Tu yang pasti kita kena buat tuan-tuan. Banyak lagi hukum berkaitan dengan penyusunan hidup berkeluarga yang telah ditetapkan oleh Islam. Hukum-hukum dan syariat ini menunjukkan betapa Islam memberikan perhatian yang amat serius terhadap keluarga serta penjagaannya. Banyak lagi benda lain, cuma disebut dalam kitab ni 2 perkara tuan-tuan. Kalau kita boleh buat 2 perkara ni, kira hebat dah tu. Kita boleh buat dengan penampilan hak kita sebut tadi tu pada mak ayah kita, pada orang tua sekitar kita. Saya rasa tuan-tuan, dengan penampilan tersebut tuan-tuan, salah satu penyebab hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan. Pukul 9 tu menandakan berhenti. Pasal habis ras ini tuan-tuan. Akan datang kita bincang perempuan yang haram dikahwini. Perempuan yang haram dikahwini. Lepas tu kita akan bincang perempuan yang harus kita kahwini. Ni kita cerita masalah kahwin ni kena macam itulah. Hak mana haram, hak mana boleh. Kita kena cerita belaka supaya garis panduan tu bagi betul kita. Tindakan kita tu bagi betul belaka tuan-tuan. Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan untuk malam ini. Sebelum saya tutup tuan-tuan, ada soalan?
Silakan kalau ada. Ha? Tak ada. Okey. Anak senang lenang. Jutawan anak. Tapi ayah pergi mana? Mak ayah pergi tempat jagaan orang tua-tua, rumah orang tua-tua. Banyak berlaku ni kes macam ni tuan-tuan. Daripada pergi hantar rumah orang tua tuan-tuan, elok pergi hantar di pondok tuan-tuan. Hantar di pondok tuan-tuan. Kan? Saya tengok ramai tuan-tuan. Ibu-ibu, ayah-ayah yang duduk di pondok, anak-anak dia mewah-mewah belaka. Pergi dengan mata belalang tuan-tuan, Mercedes. Saya tengok, kata hebat. Kan? Bukan kata tak, dia kata bukan kita tak pelawa pergi duduk rumah kita, tapi dia kata mula-mula dulu nak cuba je duduk di pondok. Lalas sekali pergi-pergi tuan-tuan, seronok jadi. Seronok tuan-tuan. Sampai masa sampai ketika azan boleh solat berjemaah. Sampai masa sampai ketika ada kuliah boleh dengar kuliah, boleh baiki diri. Lalas sekali orang tua dijadi suka, seronok tuan-tuan duduk di pondok tuan-tuan. Banyak di pondok Sungai Durian, di pondok Pasir Tumbuh, di pondok Lubuk Tapah, di pondok Seligi Pasir Putih, macam-macam. So, saya sebut di Kelantan, pasal negeri lain saya tak tahu tuan-tuan. Sebut negeri kita, hak kita tahu sudahlah tuan-tuan. Banyak kita macam tu. Cuma tuan-tuan, kalau kita nak hantar tuan-tuan, biar dengan restu dia tuan-tuan. Jangan dengan sebab nak elok daripada kerjaya kita tuan-tuan, daripada terbantu kerjaya kita, menyusahkan kita ni. Nak pergi mesyuarat tak boleh, nak pergi itu tak boleh. Maknanya terbantu urusan dunia kita. Hak tu satu sebab tuan-tuan, menjadi penyebab rezeki hak kita dapat tak pernah cukup. Bila mana kita ketepikan orang tua tuan-tuan, pergi hantar rumah orang tua-tua, tiba-tiba tuan-tuan, memang satu sudut selesai gerak kerja kita, ada orang jaga rahmat kita. Tapi satu sudut tuan-tuan, berkat hidup diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita anggap orang tua kita, mak ayah kita hak sudah tua ni tuan-tuan, benda yang menyusahkan kita. Menyusahkan kita. Jangan tuan-tuan. Biarlah tuan-tuan susah senang sikit pun tuan-tuan. Susah ke senang ke tuan-tuan, biar kita sama-sama tanggung tuan-tuan. Jangan mentang-mentang kita boleh bayar, main sain cek je, bagi je tuan-tuan. Sampai masa pasal tukang jaga, tukang suap, tukang basuh, tukang sapu untuk mak ayah kita, tukang mandi. Kita tuan-tuan, tukang hulu je. Hulu benda? Hulu bayaran, hulu duit. Mak ayah kita tuan-tuan bukan dia nak bayaran tu tuan-tuan. Dia bukan nak jenis tu tuan-tuan. Dia nak kalau boleh, masa dia tak boleh angkat tangan tu, masa dia tak boleh nak buat urusan peribadi dia sendiri tuan-tuan, siapa dia nak? Orang hak paling dia nak tuan-tuan, siapa? Anak dia tuan-tuan. Anak dia nak tuan-tuan. Ni hak dia nak tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa jijik, nak basuh kencing berak mak ayah kita. Jijik tak? Tuan-tuan, kena buang rasa jijik kita tuan-tuan. Kerana benda kita nak basuh tuan-tuan, nak basuh kencing berak mak ayah kita ni, masa dia tak sihat, masa dia tua ni ya tuan-tuan. Mak ayah basuh berak kita tuan-tuan bila lagi tu? Daripada kita lahir tuan-tuan sampailah kita boleh urus sendiri tuan. Berapa tahun tu? Tuan-tuan, lama tempoh tersebut tuan, nak pandai basuh berak sendiri ni tuan, berapa lama? 5 tahun, 6 tahun tuan-tuan baru pandai basuh kencing, basuh berak sendiri tuan-tuan. Kita tuan-tuan, mak ayah kita baru sakit sebulan 2 bulan, berkira tuan-tuan. Terus nak pergi hantar rumah orang tua, derhaka anak tersebut tuan-tuan kalau macam tu. Masuk dalam golongan derhaka lagi. Walaupun kita mampu bayar, tapi mak ayah kita bukan mengharapkan perkara tersebut. Dia nak layanan walaupun sekecil mana layanan tersebut, biar daripada anak-anak yang pernah dia bertungkuh lumuh satu ketika dahulu. Nak macam tu tuan-tuan. Biarlah tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan, seorang guru besar. Guru besar ni bukan guru kecil. Ni guru besar. Perempuan tapi tuan-tuan. Perempuan. Tapi dua-dua bekerja. Suami isteri bekerja. Cuma dua-dua berjaya. Suami pun berjaya, isteri pun berjaya. Isteri ni sebagai guru besar. Bila mana
mak ayah dah dah tua tuan-tuan, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang masa makan, masa tak makan pun nak makan juga tuan-tuan. Baru lepas makan pun nak makan lagi tuan-tuan. Buang air pun tak menentu. Lalas sekali dia ambil pendekatan macam mana? Bukan cuti tanpa gaji. Dia berhenti terus tuan-tuan. Dia gadai tuan-tuan, biar tak dapat pencen, biar tertangguh, biar segala-galanya terbantut demi ibu dan ayah tuan-tuan. Ada berlaku tuan-tuan. Tetapi orang macam ni susah ke senang? Bahkan lagi senang daripada kebiasaan dia hidup. Sebelum ni keluar pagi, balik petang. Sekarang sepenuh masa dengan mak ayah. Senang tak? Senang tuan-tuan. Sebelum ni sekali seminggu nak jumpa mak ayah susah. Tapi selepas letak jawatan sebagai guru besar, sepanjang masa dengan ibu dan ayah. Seronok kita jumpa, sejuk hati. Tengok muka dia, seronok kita tuan-tuan. Seronok. Ni tanda orang yang dapat berkat. Kita jumpa dia, kita tengok rupa dia, kita tumpang seronok tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan, kita jumpa, kita tak ada masalah. Tapi kita jumpa dia macam ada masalah. Kita jumpa tengok muka dia macam ada satu ketul batu datang duduk atas kepala kita. Ni muka bawa masalah, muka bawa sial. Pasal benda besar kemungkinan dengan sebab dia ni tuan-tuan derhaka pada mak ayah. Orang macam ni jangan ada berkawan, takut-takut berjangkit pada kita tuan-tuan. Kita nak tuan-tuan, muka kita ni tuan-tuan, orang ada masalah tengok kita lapang dada, hilang masalah tuan-tuan. Macam tuan-tuan tengok muka tuan guru, Allah yarham tuan-tuan, macam mana? Tuan-tuan tengok macam mana? Ada masalah macam mana sekalipun tuan-tuan pergi jumpa tuan-tuan, macam mana? Tenang jiwa kita tuan-tuan. Tuan-tuan tanyalah siapa tuan, kecuali orang buta hok tak nampak tengok tuan-tuan. Dia tak tahu benda. Kalau kita tanya tuan-tuan, semua cakap dia kata Allah, tenangnya jiwa tuan-tuan. Bila mana boleh tengok, boleh makan semeja, boleh bersalam, rasa seronok, lapang dada. Pasal benda? Pasal tuan-tuan, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Kita nak macam tu tuan-tuan. Antara prasyaratnya kena buat baik pada mak ayah kita, syarat nak dapat berkat dalam kehidupan kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, hebat mana pun pendapatan kita, jangan hantar mak ayah ke di tempat jagaan orang tua-tua. Jangan tuan-tuan. Kita jagalah sendiri tuan-tuan lah. Biarlah kita tutup umur tua mak ayah kita tuan-tuan. Biar habis di rumah kita tuan-tuan. Biar susah senang, biar kita tangguh sendiri tuan-tuan. Biar puas hati sikit tuan-tuan. Jaga mak ayah. Biar macam tu kehidupan kita tuan. Insya-Allah tuan-tuan, Allah Taala tidak lihat semata-mata lihat tuan-tuan. Bahkan dia lihat dengan penuh rahmat dan kesian belah untuk kita tuan-tuan. Demi pengorbanan, walaupun sekecil-kecil pengorbanan, Allah Taala tidak melihat tanpa menghulurkan pada kita, membentangkan pada kita rahmat dan keberkatannya untuk kita semua insya-Allah. Jadi cukuplah tuan-tuan untuk malam ini. Kita jumpa di pertemuan yang lain. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi